pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 bagi BBMMB 3113. Okey, tajuk pagi pembentangan ini ialah skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Okey, konsep istilah. Konsep istilah kata atau gabungan kata yang jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Langkah pembentukan istilah. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu DBP 1992 menggariskan 7 langkah dalam proses pembentukan istilah. Langkah-langkah pembentukan istilah tersebut ialah yang pertama, bahasa Melayu lazim, yang kedua, bahasa Melayu yang kurang lazim, yang ketiga, bahasa serumpun yang lazim, yang keempat, bahasa serumpun yang tidak lazim, yang kelima, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris, yang keenam, perkataan atau istilah daripada bahasa asing, dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, mematuhi 4 syarat di atas. Langkah 1. Penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya seperti gaya, tapak, defisit, garis pusat, hasil keluaran dan kuasa. Langkah kedua, penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan iaitu peka, mendak, jisim, cerakin, hablur, ketuhar. Okey, langkah ketiga, penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek Melayu yang lazim digunakan seperti gambut iaitu Banjar, nyeri iaitu Sunda, engkabang daripada Iban, awet daripada Jawa, dermaga daripada Jawa, labur daripada Negeri Sembilan. Seterusnya, langkah keempat, penggunaan perkataan serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan seperti dening dari Kelantan, riam dari Johor dan engkabang dari Iban. Seterusnya, langkah 5, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Contohnya atom, dan dalam bahasa Inggeris ni atom, elektrik, seterusnya professional dan struktur. Langkah 6, penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Istilah asing tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak sending. Seterusnya, langkah 7, pemilihan yang terbaik antara 1 hingga 6 di atas jika terdapat beberapa kemungkinan. Dalam pembentukan istilah yang menggunakan ketujuh-tujuh cara di atas, ada 4 syarat yang perlu dipatuhi iaitu yang pertama, ungkapan yang paling singkat, kedua, ungkapan yang maknanya tidak menyimpang, ketiga, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk dan ungkapan yang sedap didengar. Syarat-syarat pembentukan istilah. Kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah mestilah tepat untuk mengungkap konsep yang dimaksudkan dan stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmu. Kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang sama. Kata atau frasa yang mempunyai konotasi yang baik iaitu tidak berbau lucah atau boleh membawa implikasi buruk dari segi agama, nama suku kaum dan hubungan antara bangsa. Dari aspek bunyi pula, kata atau frasa mestilah memiliki bunyi yang sedap didengar atau mempunyai ciri keindahan bunyi atau eufoni. Yang seterusnya untuk pembentukan istilah baharu, peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi maklumat bahagian peristilahan DBP. Oleh itu, antara peranan yang dilaksanakannya ialah peranan yang pertama iaitu mengumpul, membentuk dan memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Menerbitkan istilah bahasa Melayu,
mewujudkan pangkalan data peristihalan yang bersistem sesuai dengan maklumat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Peranan yang terakhir iaitu menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MAB-BIM dan negara-negara lain. Satu, pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia, memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu. Memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Yang seterusnya untuk proses pembentukan istilah melalui proses pinjaman terjemah ataupun melalui proses pinjaman. Untuk proses pinjaman terjemah, melalui proses ini, istilah terbentuk daripada perkataan Melayu jati atau bahasa serumpun dengan memberi makna baharu untuk membawa konsep tertentu yang sebelumnya tidak ada dalam bahasa Melayu. Tata cara 1 hingga 4 yang tercatat dalam buku pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu merupakan pelaksanaan proses pinjaman terjemah. Melalui proses pinjaman ini, terdapat 5 cara proses pinjaman terjemah iaitu yang pertama, terjemah langsung, contohnya sukatan, larut. Untuk cara yang kedua, penggabungan dua kata umum, contohnya peluru berpandu, bulan madu, sudut tepat. Untuk cara yang ketiga iaitu penciptaan kata baharu yang tidak pernah ada dalam bahasa Melayu bagi mendukung konsep baharu. Contoh, kemaskini, tunggangkan, tata raja. Untuk cara yang keempat, perluasan makna sesuatu perkataan untuk mendukung konsep baharu. Sering juga perkataan yang dicipta mengalami perubahan bunyi, contohnya biji, lawannya bijirin, gelap, lawannya legap, hakis, lawannya kikis. Cara terakhir iaitu mencipta kata baru dengan gandaan separa. Contohnya jejari, kekisi dan cecair. Melalui proses pinjaman pula, cara pembentukan kata dengan mengambil istilah daripada bahasa asalnya dan penyesuaian dibuat pada bahagian bunyi dan ejaan. Pengambilan dengan perubahan atau penyesuaian ejaan, contohnya geografi, kinetik. Yang kedua, pengambilan tanpa perubahan ejaan, contohnya radio, bonus dan standard. Ini sahaja daripada kita.